ini saya akan menceritakan sebuah sistem yang bernama RAS atau Recirculating Aquaculture System. Dalam sistem ini, air kultur dibersihkan dan digunakan semula secara berterusan. RAS merupakan litar tertutup hampir sepenuhnya di mana produk sisa yang dihasilkan seperti sisa pepejal, aluminium dan karbon dioksida dikeluarkan atau ditukar menjadi produk tidak bertoksik. Air yang dibersihkan kemudiannya terpu dengan oksigen dan dikembalikan ke tangki ikan. Dengan mengintai semula air kultur, keperluan air dan tenaga dibatasi minimum. Produk buangan yang tidak dapat dikurangkan mesti dikeluarkan dan air yang tersedia mesti diganti. Kita mampu menggunakan semula 90% atau lebih air kultus untuk memastikan permurnian air yang baik. Sistem peredaran semula terdiri daripada sejumlah komponen dengan fungsi tertentu. Oleh itu, pilihan penapisan biologi bergantung pada banyak faktor seperti ruang, suhu dan kos tenaga. Okey, hari ini saya akan berkongsi beberapa kebaikan tentang penggunaan RAS terhadap aquaculture. Yang pertama adalah persekitaran ikan dapat dikawal sepenuhnya. Contoh seperti mendapan yang terdapat di bahagian dasar kolam akan dibawa keluar daripada tangki. Yang kedua, dapat menjaga kualiti air dengan lebih baik. Dan yang ketiga adalah penggunaan air adalah lebih minimum. Di situ juga kita dapat menjimatkan modal. Dan yang keempat adalah dapat mengawal penyakit ikan. Yang terakhir adalah memudahkan urusan ataupun penggradean ikan semasa proses menuai, iaitu dikenali sebagai harvest, kerana saiz ikan yang berbeza. Jadi di situ kita akan lebih memudahkan kerja-kerja untuk mengasingkan saiz yang berbeza. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada fungsi-fungsi serta komponen-komponen asas dalam sistem RAS. Terdapat beberapa fungsi sistem RAS, iaitu untuk membuang kumuhan di dasar kolam, untuk menukar bahan toksik seperti amonia kepada nitrit, serta untuk mengurangkan penggunaan air di dalam sistem. Seterusnya, kita akan beralih kepada komponen-komponen asas dalam sistem RAS. Terdapat beberapa komponen asas dalam sistem RAS seperti tangki ikan, penapis fizikal iaitu untuk menapis lumut dan lumpur, penapis biologikal iaitu untuk menukar bahan toksik seperti amonia kepada nitrit yang kurang toksik kepada ikan. Seterusnya adalah pam untuk menyedut air. Seterusnya adalah sistem pengudaraan yang sempurna, dan akhir sekali adalah lampu ultraviolet untuk membunuh kuman untuk mengelakkan pembiakan diseases ataupun penyakit. Anda patut gunakan RAS sistem jikalau anda sebuah syarikat yang ingin menaik taraf teknologi terkini atau ingin memperluaskan cawangan bisnes anda, ingin meningkatkan saiz kemudahan operasi bisnes anda, atau ingin mencuba pelbagai spesies dalam RAS sistem anda. Baiklah, saya akan berkongsi dengan anda tentang penyelenggaraan sistem RAS. Apa yang kita perlu periksa dekat kita punya sistem? Perkara pertama kita kena periksa adalah kita punya kualiti air. Kalau kualiti air kita rendah, bermaksud kita punya sistem tidak berfungsi dengan baik. Okey, perkara kedua yang kita perlu periksa adalah kita punya pam air. Kenapa? Sebab dalam waktu 1 atau 2 bulan, semestinya ada kotoran yang melekat dekat kita punya pam air yang menyebabkan kita punya pam air tidak berfungsi secara efektif. Okey, yang ketiga, kita kena cek atau periksa kita punya physical filter ataupun penapis fizikal. Okey, supaya tak ada kotoran yang termasuk dekat kita punya biological filter yang akan mengakibatkan biological filter kita tidak akan berfungsi dengan baik. Yang keempat, semestinya kita punya biological filter ataupun filter biological. Sebab bila ada kotoran dekat dalam kita punya biological filter, ia akan menyebabkan kita punya filter biological tu rosak. Okey. Seterusnya adalah kita punya generator. Sebab kalau kita berlaku blackout, okey, kita kena pastikan sistem kita terus berfungsi. Kalau tak, nanti sistem kita akan rosak. Okey, itu adalah perkara-perkara penting yang kita perlu periksa setiap bulan untuk kita punya sistem RAS.